kasih Puan dan terima kasih kepada semua yang dapat bersama kita pada petang ini, petang Jumaat. Kita mulakan hujung minggu selalunya untuk menyelesaikan hal-hal peribadi dan sebagainya. So tuan-tuan dan puan-puan, tajuk saya pada hari ini ialah setiap individu perlu dan mahu dihargai. Dan kita tahu dalam persekitaran sekolah, dalam komuniti sekolah, keluarga sekolah atau keluarga di PPD, keluarga di JPN maupun di kementerian atau mana-mana organisasi sebenarnya. Setiap individu yang ada dalam organisasi sebenarnya dalam jiwa beliau mahu dihargai. Mungkin seseorang itu tidak akan menunjukkan bahawa beliau harapkan penghargaan itu. Tapi menjadi kewajipan pemimpin, rakan sejawat untuk menghargai setiap individu di tempat kerja atau di mana-mana. Di rumah pun sama, ya. Kadang-kadang anak-anak dapat menjalankan tugas atau buat membantu ibu bapa. Kita boleh juga menghargai anak-anak kita. Saya nak bacakan apa yang Princess Diana, mendiang Princess Diana, dia sebut, everyone needs to be valued. Everyone has the potential to give something. Everyone has the potential to give something back. Kerana mereka akan memberi apa juga jenis sumbangan yang diberikan. Walaupun betapa kecilnya sumbangan itu, tapi sumbangan tersebut harus dihargai. Kadang-kala sumbangan tak semestinya dalam bentuk material, tapi boleh juga kadang-kadang kata-kata yang membina semangat akan membantu rakan-rakan. An awesome teacher is hard to find, difficult to part with, susah kita nak berpisah dengan guru yang hebat, and impossible to forget. Impossible to forget. Next slide, please. So bagi setiap individu mahu dihargai tanpa membuat sesuatu pun. Dalam situasi yang pertama, dia tak buat apa pun, kita hargai seseorang individu kerana sebagai manusia kita menghargai setiap individu. Walaupun tanpa dia mencapai sesuatu. Walaupun sesuatu yang dia buat tu tidak begitu bernilai pun. Tetapi sebaliknya, kita juga dalam suasana yang lain menghargai sesuatu sumbangan. Dan di sini apa jua sumbangan, khususnya di sekolah, kita sentiasa maklum guru-guru atau pekerja ataupun murid ataupun pemegang taruh memberi pelbagai jenis sumbangan kepada pihak sekolah. Dan setiap, walaupun sumbangan yang kecil, sumbangannya tidak bernilai tinggi, tapi kita menghargai sumbangan tersebut. Dan individu yang memberi atau membuat sumbangan tersebut akan rasa dihargai. Rasa harga ini memang disebut dari segi teori pun. Ya. Dalam teori hierarki Maslow, self-esteem itu termasuklah respecting others and expecting others to respect you, expecting others to appreciate you, while you appreciate others as well. Ini dua hala, ya. Dan kadang-kala ada seorang itu kita pernah tengok dalam WhatsApp, video, TikTok dan sebagainya. Ada seorang tu dia tutup lubang di jalan raya, potholes. Dan dia tak rasa apa pun. Itu sumbangan dia. Itu yang dia sanggup buat, dan sebenarnya ramai orang bila memberi komen
menghargai usaha yang dibuat oleh seseorang itu. Dan itu yang paling kecil, tapi mungkin dari segi fizikal. Yang satu lagi ada orang yang mereka gadget dan buat sesuatu pembaharuan dan sebagainya. Mereka juga dihargai. Tak semestinya penghargaan itu hanya diberi kerana seorang itu mencapai sesuatu yang memang diagung-agungkan. Umpamanya, dia mendapat pingat emas dalam satu pertandingan dan sebagainya. Sememangnya kita menghargai, kita menyanjung tinggi. Tetapi bukan semua orang boleh berbuat demikian. Maka kita sentiasa perlu menghargai apa jua yang dibuat oleh seorang individu. Dan yang pertama tadi saya kata kita hargai manusia. Masih lagi kita boleh ingat bila seorang bayi, kita memberi kasih sayang, menghargai dan sebagainya. Walaupun bayi itu adalah seorang kanak-kanak dan tidak memberi apa jua sumbangan pun. So perkara yang sama, bila kita buat dengan orang yang dewasa pun sama. Kita menghargai orang itu tanpa mengira, tanpa melihat apakah sumbangan yang boleh beliau beri, tapi sebagai manusia sahaja. Next slide, please. Dan know your value. Kita semua ada harga diri. Kita ada kelebihan. Kemahiran yang ada pada kita sebagai guru, of course, PDP kita, style mengajar kita. Saya tak sebut kaedah mengajar, saya kata style mengajar. Setiap guru ada style dia tersendiri. Tools yang kita gunakan untuk PDP, kehebatan kita untuk memimpin co-curriculum dalam sukan umpamanya melahirkan atlet. Tapi selain daripada itu, guru-guru ya, ada yang mempunyai kehebatan menjadi juruacara, ada yang boleh mengubah lagu, boleh menulis cerpen, sajak dan sebagainya. Mereka bentuk sesuatu gadget dari segi teknikal, mereka boleh buat persediaan untuk apa-apa persembahan dan sebagainya, melukis mural, menghias, AJK makanan, masih lagi aktif dalam permainan. Ramai guru yang pernah memenangi juga pingat emas, gangsa dan sebagainya dalam pertandingan-pertandingan peringkat negara, kebangsaan dan antarabangsa. Ya. So ada yang aktif dan memberi sumbangan masih lagi. Ada yang memang hebat dari segi kepimpinan guru, teacher leader. Ya. Dia boleh memberi bantuan kepada rakan lain dan kadang-kala dia boleh perhebatkan kelab guru. Dia cikgu-cikgu ni event manager, boleh memimpin murid, dia boleh rapat dengan murid-murid yang nakal pun, boleh menyelesaikan, boleh membetulkan mereka. Ada guru yang mempunyai jaringan yang baik, boleh mencari penaja dan banyak lagi. So maksud saya di sini bahawa kita boleh menghargai semua ni. Of course kita ada yang utama yang di atas, tapi ada banyak lain yang plus-plus itu yang ada pada seorang guru atau seorang pegawai di PPD, JPN maupun di kementerian. Sesuatu kejayaan akademik atau co-akademik adalah gabungan bahagian-bahagian kecil yang saya sebut tadi, termasuk campur dengan bahagian yang besar, acara yang sebenar, hala tuju yang sebenar. Dan kalau segalanya, kadang-kadang kita menganjur sesuatu event, jangan lupa setiap bahagian adalah penting. Kalau pendaftaran jalan dengan baik, dewan disusun dengan baik, segala atur cara di pentas berjalan dengan baik. Dan itu akan menjadikan satu-satu acara itu berjaya. Jangan kita ketinggalan, never forget the 5%. Ada satu dalam pengalaman saya yang berhormat masa itu Menteri Pelajaran melawat IPG Raja Melewar. Dan setiap pensyarah ada tugasnya.
Dan ada pensyarah tanya saya, doktor, saya jaga Wan Milo, ni apa tugas saya? Saya kata tak apa, you must make sure that everything goes on well. You know, orang berbaris dan tak ada sampah sarap dan sebagainya. Dan kemudiannya bila semua dah habis, dia ketawa, doktor, I understand. Saya tahu kenapa saya diletakkan di situ dan saya pun memang secara sukarela saya ambil tugas saya itu dengan tanggungjawab. Ada yang lain yang jaga bab-bab lain dalam acara itu. So, setiap satu itu adalah penting. Never forget the 5%. Kerana 5% ya, 5% umpamanya nak mengatur di mana ramai orang nak datang, 100 orang, banyak kereta akan masuk ke sekolah. Perkara itu perlu difikirkan sebelum acara. So, tuan-tuan dan puan-puan, setiap seorang itu boleh memainkan peranan, walaupun kecil, walaupun besar. Dan setiap peranan itu adalah sebahagian daripada kejayaan sesuatu acara, kejayaan akademik sekolah atau kejayaan akademik sekolah, PPD atau di peringkat JPN dan di kementerian. Next slide please. Dan setiap orang, everyone is valued. Everyone matters. Everyone matters. Guru dan murid yang mempunyai pelbagai bakat dan kebolehan, pekerja yang mampu membantu dalam pelbagai tugas, stakeholder, pemegang taruh yang mampu memberi pelbagai sumbangan kepada organisasi. Saya masih ingat saya berurusan pada tahun 90-an, banyak berurusan dengan Yayasan Jepun. Dan di situ saya kenali seorang, nama dia Encik Razali. Razali dia merupakan pemandu bagi pengarah Yayasan Jepun. Tapi bila saya menghadiri satu upacara di Yayasan Jepun ya, dekat Ampang masa itu, dan saya lihat yang menjemput tetamu datang ialah Encik Razali. Kemudiannya saya nampak beliau sendiri sedang memasang LCD dan sebagainya. Serba boleh. Tapi sebenarnya dia juga pemandu. Jadi pemandu, AJK sambutan dan juga teknikal. 3 perkara. Dan bila saya kata, Encik Razali hebat, dia kata ini biasa dalam budaya kerja di Yayasan Jepun ni. Kita boleh buat semua. Kita dilatih, kita diberi peluang untuk menyerlah dalam pelbagai perkara. So dalam organisasi kita, setiap individu itu penting. Everyone matters. Setiap individu itu ada kebolehan. Setiap individu itu boleh memberi sumbangan. Last slide please. Akhir sekali, seperti yang saya selalu bacakan ungkapan, buku adalah beban latihan untuk minda. Books are the training weights of the mind. Dan jangan lupa, hari ini saya tambah dengan satu lagi. The most effective kind of education is to play amongst lovely things. Ini yang disebut oleh Plato. The most effective kind of education is to play amongst lovely things. Dan we learn through play. So tuan-tuan dan puan-puan, itu saja daripada saya pada hari Jumaat ini. Semoga tuan-tuan dan puan-puan kita sentiasa memberi sumbangan dan menghargai rakan kita, menghargai murid kita, menghargai pemimpin kita. So itu saja dari saya pada petang ni. Saya serahkan kembali kepada moderator atau penganjur kita pada petang.